Alright, what's up everyone? Assalamualaikum. Selamat datang ke Aperture Podcast minggu ni. Saya Sandas seperti biasa, Riz. Dan hari ni saya bersama Nabila. Hi Nabila, how are you doing? What's up? Good, thank you. Apa khabar semua? Semua sihat? Dah start jalan-jalan keluar? Dah jalan-jalan? Dah dine in semua? Dah start. Nabila? Dah? Dah. And then of course kita ada kita punya pakar, kita punya veteran Zaf. Veteran lah ni. Dia bab-bab movie ni semua terror ni kan. So how are you doing Zaf? Macam mana? Apa khabar? Aku pun dalam keadaan baik sekarang ni. Tapi so far tak ada nak travel lagi lah. Masih lagi di rumah. Tunggu sikit lagi dia nak buka tu. Ingatkan ada any of you guys dapat pergi Langkawi, tak ada? Tak ada lagi. Yeah. Tengok orang pergi macam ni kan. Asyad. Menakutkan. Itulah. Ada initially ada plan nak pergi camping sebenarnya tapi tak jadi. Camping Orang main sangat. Lagi camping ni. Camping kat mana? Adalah kononnya nak pergi dekat Saya Ulu Langat lah ke. Sekali tengok. Yelah. Ada dekat dia mula ingat dia orang bagi ada sempadan apa ni Rawang satu tu. Tak ingat apa nama tempat tu lah tapi macam put on hold sikit lah. Dah siap pergi beli barang ni, nak beli barang dekat apa ni? Campingnya kedai yang besar tu. Lupa nama dia. Ada outdoor tu kan? Ada. Outdoor tu kan. Tapi macam put on hold sikit lah. Tengok ada case kan. Terus baik tak excited nak pergi lah. Alright. So itulah, hopefully semua orang sihat sejahtera. Anyway, okay, so this week kita nak review, tak nak buang masa lah. So this week kita nak review satu movie, I think a sequel of a movie yang kita pernah review before this juga. Yes. Don't Breathe 2. Okay, cerita ni basically yalah, it's a sequel of I think the first movie tu dia bagi a lot of impact lah dekat viewers kan. Semua agak enjoy the first movie tu. And then you guys can check out kita punya review juga lah dalam, I think, was it maybe couple of months ago kan kita review dia. Yes. Alright, Don't Breathe 2. So cerita ni adalah American horror thriller film directed by Rodo Sayugas. Orang sama kan? The same director kan? The same director yang direct cerita ni. Is it? No. Dine. This one back then is Fede Alvarez. Dia writer untuk Don't Breathe Part 1. Dia writer untuk. So dia nak upgrade lah. Dia from writer dia upgrade lah. nak jadi director kan. Yang part 2 ni pun dia writer juga. Okay. Dan dia korot dalam tempat tu ni, dia korot dengan director yang first tu lah kan. So yes, Don't Breathe 2. So cerita ni dibintangi oleh I think most of it new cast kan. New cast, I mean bukan daripada yang first lah. Kecuali Stephen Lang tu lah. Stephen Lang tu ada. Yang lain semua I guess semua orang baru. And then one of the main character Madeline Grace. Madeline Grace ni antara dia punya watak utama kan. Yang mana yang budak tu Budak tu Madeline Grace. Okay. And then I think yang lain semua macam familiar dia orang punya pelakon-pelakon ni tapi tak boleh tangkap lah siapa dia orang ni. Yang I mean the villain dalam cerita ni lah kan. So Don't Breathe 2 ni dia punya rating dia dia punya budget about 15 million. Then box office dia so far is 46 million .1 lah. And then cerita ni was released on August. Baru I think about a month plus ago. And then cerita ni dia punya rating dia unlike the first one tu, cerita ni rating dia agak orang tinggi. Okay lah. IMDb dia dapat around 6. Tapi Rotten Tomatoes dia dapat around 43% je. Tapi audience dia 85 kan? 89 aku confused kan? 85 betul 85. Aku confused. 85. Audience 85. Mana orang still enjoy lah cerita ni. Well, kita akan discuss sekejap lagi lah. Kita akan discuss sekejap lagi.
Yes, cerita ni dia berkisah. Dia bukan dia direct Bukan direct sambungan sequel lah, tapi dia Bukan direct sequel. tapi dia bukan bukan betul-betul so dia ada time gap sikit dekat situ kan, and then eventually cerita ni berkisah timing tu lah. So cerita dia berkisahkan seorang budak yang dijaga oleh mamat army veteran buta ni lah. Dan budak ni kononnya I think umur dia around 11 tahun. So budak ni telah dididik dengan cara hidup yang very, yang kata, well, macam cakap agresif lah. Dia macam alert, kena alert, dia kena go through training lah dengan dia punya bapak dia ni kan. Dan kononnya bapak dia tak percaya dunia luar lah. So bapak dia nak prepare anak dia sebaik mungkin lah. Dan in this context kan, which is anak dia ada, of course lah, bila dah sampai that umur, dia ada perasaan rebel tu ada kan. Dia nak lepak dengan kawan-kawan apa semua kan. Tapi anak dia ni still ada some sense of defensive mechanism juga lah. So at the same time Mamat askar kita ni, dia always be cautious. Rupa-rupanya ada some well, spoiler sikit lah. Dia punya anak ni bukan anak dia lah kan. Ini tak initially someone macam minat dengan budak ni. Kita ingat macam apa hal pelik ni. Dia ada intro sikit pasal apa ni, ada kononnya organ punya Ya kan? ada. Ada intro sikit awal tu kan, perasaan dekat berita tu kan. So kita pun ingat budak ni mungkin part of some ada satu kumpulan ni, grup ni nak tangkap budak, nak jual organ. Kita assume macam tu lah kan. Yes. Tapi dia put some additional backstory on that lah. Rupa-rupanya ada kaitan lah dengan, so that's the story dia lah. So yes, and then dia cerita ni agak rasa agak action packed sikit juga. So dia ada banyak so-called scene action lah. And then dia lagi banyak action lah compared to daripada first kan. Daripada first one. First tu dia lebih pada suspense, thriller lah. Tapi ni dia banyak action. And then gore scene dia tu still rasa dia mungkin kali ni dahsyat sikit lah gore scene dia compared to yang first lah kan. Dia kena upgrade sikit. Sebab kali ni kononnya dia deal dengan enemy yang dia deal dengan kali ni ialah military jugalah. So kira buku bertemu ruas lah kali ni kan. Yep. Okay. So alright. So that's the introduction dia. Okay, so tak nak ni lah. So mari kita discuss about plot dengan story dia. So okay. Sebelum tu nak tanya Nabila, you dapat tengok yang first? You sempat tengok yang first tak? I tengok after tengok cerita ni. Okay. So you tengok yang second, lu boleh tengok first lah? Ya, betul. Okay, that's pelik lah sikit, tapi okay lah. Okay. Very interesting. Okay, jom kita discuss pasal plot dia. Siapa nak start dulu? Pasal plot dengan story dia. Dia banyak cakap kan Nabila? Nabila tak ada banyak nak cakap. Tapi okay, oleh sebab Nabila tengok cerita ni dulu, kita review as standalone dulu. Okay, sebab dia macam Don't Breathe tu kan. So ingatkan dia macam direct sequel ke apa-apalah, tapi dia cuma ambil watak utama tu punya story je lah yang dia develop untuk second series ni kan. First thing, Nabila rasa cerita ni betul lah, dia lebih banyak pada action pack lah. And at some extent macam kadang-kadang macam kita tahulah dia akan gunakan skill buta dia tu. So dia akan develop any other sense kan. Tapi untuk dia beraksi di luar rumah dia mungkin susah sikit untuk dia. Tapi dalam cerita ni dia nampak macam perfectly well lah untuk dia ada sense semua benda ni tau. Tapi baguslah cara ada certain benda yang dia skip, macam mungkin sebab dia tak boleh nak tunjuk every scene yang mungkin kita akan argue lah dengan kalau dia buat flow tu betul-betul ikut, kita akan nampak ada flaws lah. Ada flaws yang orang buta takkan boleh buat ni. Tapi cara dia interpret ada scene-scene yang orang buta boleh tu, macam contoh masa dia nak lawan penjahat, dia letak dekat air. Dia tahulah nanti kalau wave air tu datang, so dia dah boleh agak berapa ramai, berapa jauh macam tu kan. So interesting, dia ada interesting part macam tu. Tapi dia cuba masukkan some logic into dia lah. Dia cuba masukkan some logic into dia punya proses lah kan. Okay, faham, right. Tapi macam mana dia boleh sampai kat tempat tu?
Kan pasal anjing. Itulah nak cakap. Sebab kalau dia cerita longer story, macam very straightforward story daripada macam mana perjalanan dia nak jumpa anjing, macam mana dia kenal anjing orang tu, dan macam mana dia sampai, macam challenges yang dia dapat tu, dia tak boleh lah nak tunjuk sangat sebab dia akan nampak kurang real lah. Convincing. Dia cuma convincing lah. Betul. Contohlah macam masa yang kan ada orang jahat yang last tinggal tu kan cakap dengan dia, pergi jalan kat sini, nanti dia orang sebab tengah bawa baby tu ke satu tempat. So macam mana dia yang buta tahu tempat yang dia tak pernah familiar untuk dia pergi attack orang tu kan. Benda yang macam kalau dia tunjuk flow tu macam mana nak dapat orang tu memang tak real lah. Sebab dia buta kan, dia tak familiar dengan tempat tu. Betul. Alright. I rasa itu part-part tu dia dah downhill betul lah for me lah. Dia dah longkang lah. Dia dah once dia keluar rumah tu je dia dah I rasa yes. Okay, right. Tapi Zaf, tadi kau nak comment something. Okay. Apa kau nak cakap tadi? Bila yang mana? Nabila kan kau interrupt sikit Nabila tadi kan pasal nak cakap pasal bila dia air tu kan, air. Iyalah, air tu. Itu maksudnya dia outside rumah dia dah macam tak ada limitation tau. Dia sekarang ni dia buta kan, tapi dia boleh pergi kat gudang tu, aku tak tahu kat mana lah, yang ada swimming pool tu semua. That one aku question lah, macam mana dia boleh sampai sini kan. Itu je lah aku punya okay. problem. Tapi sebab masa part movie 1 tu dia tunjuk tau, bila perempuan terkeluar je rumah, dia dah tak boleh nak tak boleh tangkap perempuan tu, dia gunakan anjing. So nampaklah limitation yang kalau orang buta dia punya dia dah masuk yang first. Okay, alright. Contoh dia nak tunjuk betapa bezanya tu. And then lagi satu kan, I rasa plot twist subplot yang untuk organ trafficking tu, I rasa macam pelik lah. Sebab kalau kan nanti kan dia ada twist yang sebenarnya family orang tu cari dia bukan sebab nak dapatkan dia, sebab nak dapatkan organ dia. So pada I, apa kena organ trafficking tu dengan organ trafficking tu pada I adalah ambil dan mungkin jual ke kat orang lain, bukan ambil kesempatan dekat family tau. Dia macam ni, I rasa ni, sorry nak cut saya. I rasa dia because dia orang ni drug lord lah, so called. That woman ni dia kononnya dia Heisenberg chef lah. Dia Heisenberg kan. Dia pandai buat chemical punya ni, and then dia lah source of the income of that group tau. So called like that lah. And then then perempuan tu tapi dia sakit. Dia nak mati. So kononnya the best way dia nak selamatkan dia, kebetulan lah, of course lah, dia punya plot sendiri dia kata dia punya heart dia, and then heart dia ni the best one is dia kena substitute dengan someone yang ada blood related dengan dia lah. So kononnya matching apa semua jadah lah sampai lah. Itu dia punya reason lah. Itu dia cuba nak gunakan that organ dia. Macam awal-awal tu dia present tu, dia macam dia terus, padahal benda tu dia tak perlu bagi tahu kita pun. For my opinion lah kan, dia tak kalau orang jahat ambil je organ dia. Maksudnya kita sebab dia tu dia boleh bagi tahu kemudian lah kan. Dia macam masa dah jadi scene tu dia boleh bagi tahu. Dia dah so untuk plot twist je benda tu. And so dia ambil konsep yang the first one yang ada plot twist, dia buat konsep yang sama. And tapi kenapa dia tak tangkap je budak tu masa kat toilet tu? Kenapa nak tunggu balik malam? Kan? Alah, lepas tu dia boleh bunuh je anjing tu, no problem. Dia boleh bunuh tu kat tengah jalan, no problem. Nampak macam dia dah siasat pasal budak tu banyak, tapi dia tak tahu, tim dia tak tahu yang budak ni dijaga oleh military kan. Ingat kan yang geng military datang, dia dah kena teruk, tiba-tiba member dia cakap, "Weh, kau jangan main dengan dia ni sebenarnya military." Macam dia macam aku tak kisah military apa, macam dia macam tak tahu that information. Padahal awal tu nampak macam dia orang ada buat siasatan sikit lah kan, buat macam kan. Expect dia tahu macam dah lama aim kan. Macam dah lama aim kan. Dia tahulah budak ni dijaga oleh military kan. So dia orang supposedly well prepared lah kan. Tapi tak tahu lah dia Adalah, aku rasa of course lah nitpicking sikit lah. Tapi I rasa benda-benda macam tu aku rasa tak nitpicking sebab plot dia memang cloud lah ni. Memang cloud ya. I ingat kan mula-mula cerita ni diorang dah kidnap masa dia dekat taman tu, sebab dia nampak dia punya surrounding tu nampak suspicious tau.
Macam dia tengok orang ingatkan kalau dia tangkap masa tu and then laki tu untuk cari dia ke tak apalah untuk datang balik kat rumah macam tu kan. Betul lah tu Azam cakap tadi kan. Kenapa dia nak and then dia macam tahu budak tu akan selalu keluar kan. Timing budak tu keluar kan. So, macam benda tu bukanlah satu benda yang out of normal budak tu keluar. Macam dia nak pergi beli grocery tu kan. So ada timing. Dia orang macam boleh tahu kan. Macam dan memang dah ada plan lah kan. It's not macam dia nak pergi rumah tu macam nak bagi tahu kat bapak dia, aku nak ambil anak kau macam tu pula kan. Sebenarnya mula-mula I thought ada intention tu sebab dia sebenarnya dendam dengan mamat tu, so logik lah, tapi rupa-rupanya tak pun kan. Tak ada kaitan dengan mamat tu kan. So macam agak just because mamat tu wait apa dia? Agak question lah apa Rotten Tomatoes ni 85% ni aku question lah. Sebab as a stand alone pun it's not a good thriller pun. Yes lah dia ada action tu semua kan. Tapi I don't think so sampai 85% orang boleh suka. Kalau kat IMDb ni 6.1 okay, make sense lah. Dia atas sikit kan? Average kan. Dan 85 kan tak boleh. Aku tak terima. Betul lah, I agree sebab I rasa story dengan plot dia tu very shaky tau. Yes. And then macam cakap lah scene yang dia nak tukar jantung apa semua tu macam dia just campak dalam tu. Okay, kita buat reason lah, tak macam faham macam jadikan some reason on that kan. Macam and then of course lah ada scene dalam rumah dia orang pun I rasa macam questionable jugalah. Macam kan bila dia tahu anjing dia sakit tu, I rasa macam ni macam dia sepatutnya very alert yang anjing dia tak makan tu. I rasa kan trigger tu kalau yang first tu kalau sorry I compare dengan first tu dia ada sedikit perubahan je, dia tahu something wrong kan, dia terus assume something wrong kan. Tapi kali ni tak, dia pergi siasat, pergi duk cari apa semua kan. Macam yang first tu bau kasut pun dia boleh detect. Betul yang first tu bau kasut tu boleh detect kan. Dia tahu lain, ada something wrong kan sebenarnya. Betul. Tapi yang ni mungkin dia dah tua kot. Yang timeline tu satu hal lagi lah. The first one 2016. Kan? Okay. Yang ni start dia terus after 8 years kan? 8 years ago. After 8 years ago. So cerita ni tahun bila ni kan? Aku confused kat situ. And then macam saya cakap lah, ada certain dia tak utilize dia buta tu. I faham lah mungkin dia dah buat semua tu dekat Part 1 kan. Sorry compare lagi dengan Part 1 sekali kan. Tapi dia tak gunakan. I expect budak tu ada some skill tau. Ni tak tahu, masa saya tengok tu I expect dia ada go through some training, so dia ada some skill lah kan. Tapi dia tak ada pun kan. Dia macam kosong je kan. Faham tak? I expect dia macam I ingat macam Home Alone ni. Sebab masa mula-mula tu bapak dia ajar survival skill tu, macam mana nak lari daripada orang ni, macam mana nak cepat, macam mana nak lawan. Hebat tu lah. Betul tak ada. Benda tu tak ada. Dia tak guna langsung. Dia tak guna langsung that kind of development kan. Macam I mula-mula ingat I cakap ini mesti cerita macam Home Alone lah ni. Budak ni kali ni take over dia punya kata kan. Yalah. Tapi tak ada apa kan. Tak ada apa ni. And macam yalah, dia punya plot twist pun tak se-strong the first one lah. Sebab sekarang ni dia letak orang tua ni main orang tua buta ni dia dah jadi the good guy lah kan. The good guy lah. Betul. He's not supposed to be a good guy in the first one tu kan. Yes. Tapi dia cubalah nak twist benda yang sama. Rupanya yang the actual parent tu pun memang bad guy juga. So jahat juga kan. Ada yang satu scene tu ingat tak yang budak tu terperangkap dalam macam tong air. Tong air ke apa apa treasure chest and then dia tahu current tu. Macam mana dia tahu current dia macam mana dia buta kan dia macam mana dia tahu wire tu. Kebetulan sebab dia baru kena pukul dia jatuh. Tiba-tiba dia macam tahu gerak pergi ambil wire. Macam mana dia tahu ada wire kat situ kan. Macam itu satu hal. Dia buka tong tu senang je kan. Dia jatuhkan dulu kan. Boleh tarik macam tu je. Orang jahat tu punyalah susah nak masukkan air tu. Ketuk tarik apa semua kan. Tak boleh kan.
Macam okay kan. Aduh. And then yelah, daripada segi story dengan plot tu macam cakap lah, banyak scene-scene dia macam mungkin cerita ni tak patut ada sequel kot. I rasa macam tu lah. Dia tak patut ada sequel. Dia just boleh buat sequel, tapi maybe kena relate sikit dengan the first one lah. First one lah. Okay. First dia punya tajuk Don't Breathe kan. The second one ni tak ada elemen tu. Elemen Don't Breathe tu tak ada langsung. Tak ada dah, yes. Dah menjerit dah, bergaduh dah semua dah macam. Tak ada macam tak ada suspense tu tak ada. Ya, tak ada scene yang gelap. Yang nak menunjukkan dia betul tak ada. Semua scene terang, paling kuat pun ada asap je. Lagi satu dua ni tak tunjukkan scene yang macam kalau kau bernafas kau mesti mati atau mesti dapat orang detect kan. Dia tak ada. Action 2 ni lebih kepada orang awam, macam orang awam gaduh-gaduh cari nak dapatkan balik macam tu je lah. Itu yang cakap tu. Dia punya orang tua tu macam orang lain dalam kalinya. Dia macam mungkin dia dah ada anak, dia happy 8 tahun hidup dah relax. I rasa itulah I nak bagi justify lah. I nak justify dia punya sebab dia tak alert macam dulu kan. And then tapi dia tunjukkan dia ni seorang yang very kalkulatif lah. Awal-awal you perasan tak dia tak boleh you gagal kan ni, tak boleh ni you kena buat, tak boleh I cakap boleh. So macam I rasa macam dia ada that, tapi dia tak tunjukkan those kind of traits lah. So macam okay. Yep. So yeah, terus story. So kita dah ada gambaran lah kan. Good that Nabila tengok yang second dulu. So bila you tengok first Nabila, you rasa beza tak? Ataupun you rasa first tu macam mana? Sangat beza. Lagi satu sebab dia guna skill orang buta tu. Nampaklah sebab plot utama dia sebab cara orang buta survive dan selamatkan diri tau. And then yang kedua yang paling beza adalah scene yang sebab Don't Breathe tu lah. Kita nampak kalau memang action nombor 1 tu walaupun you bernafas kuat je you mungkin mati. Dia nampak I pun jadi macam jangan nafas macam tu. Tapi yang dua ni more tu biasa je. Aku suka gila yang satu tu, serius. Betul lah. Yang satu tu I thought it was a very good movie. Ada yang scene yang part tu ni yang dekat air yang you cakap awal tadi. Aduh scene tu macam bangang I rasa. Klise lah scene tu. Dia jahat 3-4 orang settle kat situ. Aduh. Lepas tu yang last one yang dah boleh berdiri tu bagi tahu pergi je lah aku kesian macam apa ni? Apa benda ni? And then ada satu I think dia nak tukar klise sikit lah. Satu orang Iran ke orang Arab mana jadi the good guy lah kan. Dia pergi bagi tahu kau ni dia dekat sini kan. So macam yalah. Out of nowhere pula ada karakter macam tu kan. Macam tiba-tiba dia simpati kan. Kau kumpulan yang jual organ manusia ni. Tiba-tiba kau ada that simpati sebab nak bunuh budak bila, tu. Betul-betul. Bila you guys cakap pasal dia jual organ, I teringat cerita Hindustan yang kita tengok Andadun tu kan. Itu I rasa seram sikit dia nak jual organ tu. Tapi yang ni doktor tu macam doktor tu macam mangang macam tak boleh buat ni macam terbelah macam padahal dia main awal-awal muka dia dah keluar dekat TV kena dia macam bahaya tu kan. So dia koyak sikit kat situ. Koyak sangat. Right. Okay. What about dia punya cast dengan dia punya lakonan dia? Saf. Tak boleh lah. Semua pun aku rasa tak berkesan lah. Budak tu pun aku tak ya, budak tu pun aku tak simpati sangat sebenarnya dengan budak tu. Patutnya dia jadi mangsa kan. Kita patutnya simpati kat dia lah. Dan sebab dia stuck in between kan. Yes, dia kena tipu dengan orang buta ni. Tapi at the same time, lepas tu dia tahu yang parents dia pun jahat. So aku tak tahu dia punya cara, dia punya performance ke ataupun memang tak rasa lah. Cerita dia tu dia tak pandai nak olah cerita tu. Dia tak pandai nak olah tu. Dia tak betul cerita tak boleh nak kan. So what about ni si buta si Penlang dalam ni aku tak rasa macam dia buta. Sebab dia macam boleh buat apa dia nak buat. Kan? Cakap tu kan dia nak ambil wire tu kan. Mana kau tahu ada wire kat situ? Kan? Kau dengar elektrik tu kan? Tak logik. Betul kan? So, dia tak ada
tekankan dia tak ada tekankan yang dia buta dan dia ada kebolehan lain yang boleh bantu dia lah bila dia buta kan. Macam ni macam dia tak buta kan. Maybe dia boleh tengok sikit-sikit, maybe dia kebun sikit kan. Dah 8 tahun lah dah recover. Dah elok sikit kan. Dia ambil organ orang mati orang lain dah kan. Itu yang geng-geng jahat semua standard jahat yang kalau kau tengok cerita apa Die Hard, cerita macam cerita Die Hard tu kan, dia jenis yang konco-konco yang akan mati lah. Tahu kan, tak ada karakter, tak ada identiti yang akan mati lah. So tak ada karakter yang kau nak root sebenarnya kat sini. So pada aku overall semua pun teruk lah performance. Takut tak Nabila masa dia tengok tangan kena tangan dia kena apa? Muka dia kena cocok kan. Dia gam kat muka kan. Tu bodoh gila kan. Jap, masa tu mulut dia penuh dengan darah. Darah tu dari mana? Dia cocok. Dia cocok pipi. Dia cocok tu darah tu terkumpul dalam mulut Faham tak? Cocok pipi tu kan. Atau kau tak cocok mulut je, atau aku tak faham pun. Kan? Dia gam mulut Tak, lepas dia tu maknanya dia expect Mamat ni mati lah. Betul lah, dia expect Mamat tu mati sebab tu dia belah sebab dia akan dia telan dah gam hidung. Dia dah gam hidung, dah gam mulut, so tak boleh bernafas lah. Okey, sebab tu dia ambil cucuk. Okey. So korang rasa macam mana? Okey ke lakon dia? Nabila, you rasa okey? Apa dia punya? Lakonan dan of course lah dengan cast sebenarnya rasa convincing tak? Masa I tengok cerita ni dulu, I rasa I tak nampak pun apa best cerita pasal orang buta ni tau. I nampak lah skill dia, tapi nampak lah dia punya, I rasa kalau dia jadi veteran army tu nampak lah body dia tu. Tapi I tak nampak dia punya special dekat dalam cerita ni tau. Tapi as compared to yang satu tu baru I tahulah. So kalau yang lain-lain I rasa yang budak kecil tu mula-mula cara dia introducekan karakter tu nampak macam seorang yang akan ada skill yang bagus lah. Tapi budak tu I rasa masa first tu I rasa dia berlakon okey budak ni. Tapi lepas-lepas tu dah tak nampak dah kesan pun. Macam dia sedih ke, dia confused ke, dia suka ke, dia macam tak ada effect sangat lah. Tak dapat express lah. Yang jahat-jahat ni pun sama lah. I rasa mula-mula I start confused masa dia datang rumah orang army ni. Lepas tu kan dia bergaduh sesama sendiri kan. Sampai ada macam yang jahat ni siapa yang leader dia sebenarnya. Semua macam tunjuk kepala. I dah tak tahu dah. Lepas tu sampai belakang-belakang baru I tahulah yang masa dia cakap dia tu bapak, baru I tahulah dia tu lah mungkin yang lead ketua ni. Kalau tak I rasa sama je. Saya cakap You guys perasan tak ada satu karakter polis ke ranger tu. Perempuan tu. Ingat dia macam bagi kan? Dia macam bagi satu develop karakter development lah. Tiba-tiba tengok dia macam ingat dia tak mati lah. In fact I ingat dia akan somehow masuk tolong ke sampai dia tak mati kan. Tapi macam apa pasal dia develop karakter ni, tapi dia siap ada satu scene dengan Lang tu kan. Dia macam kita sama, kita dia pun ex military juga lah, so kita dah tak tahulah kan. Kita tengok rasa ini okey, mungkin dia ni akan ada berkait dah dengan mula-mula. In fact I ingat dia jahat tau. Nampak macam dia nak present dia jahat, dia yang geng jahat tu kan. Tapi rupanya dia kena attack pula dengan geng jahat tu. Macam dan tiba-tiba dia macam lesap karakter kan. Macam habis mati tengah jalan je. Macam ada kan macam apa benda dia buat ni macam pelik. And then yang itu ke yang tiba-tiba ada yalah dia kena ketuk kat muka kan dengan yang adik-beradik. Adik-beradik dia orang macam mana lama kan. So I personally rasa Lang tu I rasa kali ni tak se-convincing yang first one lah. Sebab kalau you guys tengok yang first one kan, yang walaupun buta ni yang macam boleh kata watak utama, tapi yang perempuan tu betul-betul deliver dia punya karakter. Perempuan tu rasa macam kita buat kita rasa macam kita berdebar-debar tengok dia kan. Dia
Kan dia macam dekat sorok kat ni dia boleh explain dia bila dia lari kat luar tu kan luar tu kononnya dah out dia punya zone buta ni lah kan. Kita peringat tapi dia kena kejar dengan anjing tu apa semua. Kita rasa macam Shan berdebar kan dia kan pengsan sikit dalam kereta kalau yang apa ni? Yang first kan dia lama dia terpengsan dalam kereta kejap buat kita rasa macam dia bawa cerita tu lah walaupun length tu sebenarnya dia punya focal point lah sebab dia buta kan dia buta tapi dia pun budak. Tapi yang second ni semua berterabur semua rasa macam I nak sokong length lah of course lah sebab dia I tahu dia kan hebat tapi dia tak dapat tunjukkan kehebatan dia dengan cara yang betul lah dia macam semua pelik-pelik macam bukan dia buta lah dia cakap rasa macam dia tak deliver kali ni tak deliver kan. I rasa macam cakap lah dia daripada plot tu yang buatkan dia orang tak boleh nak fokus that karakter tau. And then bila dia tak plot tu teruk karakter pun eventually kelongkang kat lah kan. Itu pasal Kan. Okay, so kita dah discuss pasal story dia pun dah ke laut, karakter dia pun, casting dia pun. Kita expect bila first one tu successful dia cari someone big untuk kata sparring dengan Stephen Lang lah tapi dia tak cari siapa-siapa yang besar pun kan. Dia ambil tak siapa-siapa dia ambil kan. Itulah. Kan. Dia macam suicide punya apa ni cara untuk bunuh diri yang senang. Pergi rompak rumah orang yang terror macam tu. Dia macam team B dalam Suicide Squad lah. Alright. Jom kita tengok about production. Harap production ni ada something yang kita boleh bagi credit jugalah. So what do you guys think about the production? Okay, kalau according to the budget, yang nombor 2 ni budget dia dalam 15 juta kan. The first one is 9 juta, 10 juta lah, 9.9. Okay, so dia ada extra 5 juta tu. Tapi yang differentnya, dia casting ramai sikit dengan ada second location. Yes, correct. Second location. So aku rasa tak justify lah. Second location tu pun ayam je kan. Macam kan. So aku rasa mungkin gaji Stephen Lang tu lah dia kena naikkan. Budget dia tinggi sikit. Based on dia punya production, set design dia semua, aku rasa aku suka yang the first one lagi bila dia tunjukkan dalam rumah tu macam mana. Rumah tu, yes. Rumah tu kan. Yang ni macam aku blur aku dah tak faham. Is it the same house ke? Tak, different house ni. Different macam different kan? Different house. Different house kan? House. But dia punya layout dah different now. Tapi aku tak dapat nak gambarkan rumah tu macam mana lah. Bila patutnya kan masa yang dia lari, budak kecil tu lari kan, kau ni lari ke mana tiba-tiba keluar ada pintu ni, masuk sana kan, confused kat situ lah. Dia tak berjaya nak rumah tu sangat. Jadi kalau you guys perasan dia rumah tu macam initially macam dia nak buat macam maze juga tau. Yelah. Dia macam ada nampak tau dia macam ada tempat garden lah sikit, and then ada pintu masuk ke dalam pintu, ada keluar kat sini, macam I rasa macam dia nak cuba ambil yang first part lah. Because yang first part tu rumah tu one of the best punya apa ni plot tau sebenarnya. Rumah tu kita dia kat cermin kaca tu lah kan, dia ada underground sikit. Lepas tu underground tu pergi underground lagi, memang deep down inside sampai dia punya kononnya dia punya tempat dia nak buat apa ni simpan baby tu. Nak simpan baby apa semua kan. Dia buat macam kan, rasa macam ada macam mansion lah tu kan, macam secret mansion lah tempat tu kan. Tempat tu ni nampak macam tu kat mula-mula tau. Dia macam tapi dia tak gunakan semua tu. Dia macam kan, dia macam tak utilize that idea juga. I tak faham lah. Mungkin dia rasa first one dah tunjuk, second one tak tunjuk. Tapi dan kenapa you tunjuk rumah ni macam ada secret path lah kan. Sebab ada satu scene tu, you guys kalau perasan, dia suruh anak dia masuk pergi kat kononnya bilik rahsia tu lah kan, something like that kan. Tapi bilik tu tak jadi macam bilik rahsia sangat pun. Kan, compare tu yang first one tu you rasa boleh dia turun kat basement untuk masukkan dalam kantong tu je kan. Tiba-tiba jahat tu pun dia macam senang je senang je turun navigate dalam rumah tu. Padahal dia orang tak pernah masuk rumah tu. Dia orang mula-mula kalau you perasan tu, dia keluar ikut tangga ni. Perasan tau, dia buat macam rasa macam ada maze sikit lah kalau you guys perasan tak? Kan, yang jahat macam-macam jahat ni dia
seorang masuk ikut tingkap, tiba-tiba dia lari ke bawah ni, lepas tu dia macam seling-seling, macam ada sorok-sorok sikit lah. Rasa dia nak mula-mula ingat dia nak buat macam tu tau, tapi dia tak buat macam tu. Macam that's funny pula kan. So from the production punya perspective, rasa macam you dah buat benda ni, kenapa you tak utilize that sebaik mungkin kan. Tambah pula you pergi buat ada satu lagi second location yang pun macam so-called ada 5-6 tingkat agaknya rumah tu, entah kan. And macam besar, macam big mansion lah kan, ada macam swimming pool semua, indoor swimming pool ke? Ya betul, indoor swimming pool kan. Bukan. Tak bocor, rasa bocor tu. Pipe bocor rasa. And then kalau you guys perasan juga ni, kali ni sound tu tak ada, tak penting dia langsung. tak memainkan. Tak ada apa value sound. Design dia dulu tak ada. sound tu, Yes, aku agree. Dulu sound tu, Itu penting dulu lah. sound tu, dia memang utilize that sound punya dia memainkan element peranan yang tau. first tau. Sound design. Yes. Tapi yang ni dia buat macam meletup sini, semua bergaduh, macam tak ada value lah benda tu kan. Macam tak faham lah. So macam I tak tahu. Kalau dulu tu mungkin bajet dia less than about 10 million lah. Fokus kat sound tu agak penting lah. Ini dia macam tak guna pun sound tu kan. So of course lah, daripada dia punya cinematography dia dengan dia punya apa ni, orang kata set piece dia tu, tak adalah terlalu apa ni, aku tak impress extravagant sangat kan. Tak adalah rasa macam dia lawan tu tunjukkan dia. I tak rasa sangat lah dia punya kan. At least kan. the first one, dia punya cinematography tu agak unik lah. Dia navigate dalam rumah tu kan. Gelap. Rumah tu kan gelap semua kan. Lepas tu gelap masa jalan tu macam nampak lah. Kan. Oh, Dan kita gila. macam berdebar tu, what the heck kan cerita ni. And then ni lah. Tak tahu lah kalau ada apa-apa. I pun sokong sebab I dah tengok yang one kan after tu. I pun pelik kenapa dia tukar venue rumah. Sebab rumah tu salah satu strong value untuk movie tu tau. Sebab kita mestilah dia familiar dengan tempat tu kan. I ingat pun kalau dia tukar you tengok lah cerita Rambo The Last Blood. Dia make use of the rumah tu. sebab sekarang dia tukar rumah macam dekat ladang tau. So I pun expect yang dia boleh gunakan rumah tu untuk dia bunuh orang tu, macam tu lah. Yelah, ada some maneuvers lah. I expect dia ada some maneuvers lah kan. Nak gunakan dia punya home ground lah tu kata kan. Tapi tak tahu dia saya cakap macam dia tak utilize benda tu lah. Yes, dia present benda tu tapi dia tak utilize. Saya rasa macam apa dia buat ni kan. Dia dah bagi, you dah tunjukkan ada some value you boleh appreciate dekat dalam rumah tu, tapi you tak buat macam. I mula-mula expect macam ni lah, dia akan fokus on askar punya level punya strategi tau. Both lah, sebab dulu askar kan. I rasa I expect je tu, tapi dia jadi raw punching bag ke macam tu kan. Jadi macam gaduh-gaduh kan, gaduh-gaduh biasa je lah. Macam tak ada apa yang rasa boleh appreciate lah dekat dia punya production, at least from my perspective lah. Ada apa-apa lah you guys rasa ada value yang mungkin boleh bagi kredit ke? Tak ada kan? Tak ada. Banyak asap je yang anjing tu, scene anjing tu pun kelakar agak lah. Macam dia tak nak bunuh anjing tu kan. Dan dia kan kawan dia cakap, nak kena selamatkan anjing aku ni kan. Sian lah. Lepas tu yang dia pergi tu, letak dia. Lepas tu anjing tu pula, dia pula selamatkan anjing tu kan. Dia macam bila dia tiba-tiba anjing tu jadi geng dia pula, boleh gigit tuan anjing tu dalam masa satu malam. Dalam satu malam. Dan dia boleh switch. Aku rasa tak make sense lah. Legend. Loyalty switch. So I kalau you guys ada apa-apa lagi tak? No, tak ada. ada. Okeylah, jom kita tak nak buang masa, jom kita bagi point dekat cerita ni berapa. Cerita ni lah, okeylah. Berapa? Kau start dulu Faris, kau bagi apa cerita ni? Okay, I boleh bagi cerita ni. Mungkin I got influenced a lot by Part 1 lah. Sebab Part 1 tu I category as one of 2016 boleh kata one of 2016 yang best punya movie lah. In fact, dalam few years ni, 5-6 years ni, antara cerita yang seronok I tengok lah. And I influenced by that movie, so I rasa second ni I bagi dia thumbs down lah kata. Sebab macam betul-betul rasa macam bodoh sikit lah. I bukan nak gunakan perkataan ni, tapi I rasa macam bodoh boleh tengok cerita. So macam I bagi dalam, I boleh bagi 1.5 out of 5 lah. Tak boleh 1.5 maksimum. Itu pun I bakal kesian je lah. Okay. Nabila? Okay, kalau I bagi 2 kot.
I nampak lah ada trik-trik yang dia guna untuk orang buta. Boleh lah. Boleh diterima. Lah, 2 make sense lah. Pada aku dia tak average, dia below average sikit lah. So 2 aku rasa make sense lah. Aku rasa yang first ni aku bagi 4 bintang selaku. 4 aku boleh 5. Ingat. Tinggi kat kita. Tinggi, kita bagi tinggi. 4/5 I enjoy the first one, yeah. I rasa Ini suspense cerita dia. Dah lah, kalau you perasan yang first tu, dia macam, I think dia ada some issue dengan marketing dia lah. Cerita tu marketing dia tak gepak sangat tau. Dia kan, mungkin pasal low cost punya budget, budget tak ada sangat. Ya. Market dia tak, tapi dia macam hidden gem lah cerita tu kan. Dia tengok, cerita ni, best cerita ni kan. Memang entertaining lah kan. Susah berdebar kita tengok. Lepas tu dia punya intention semua nice. Dia kenakan motif dia kan. Nanti bila dia buat plot twist tu, kita menarik. Wow, bagi plot twist sikit kat sini kan. Kita rasa macam, faham kan. Berapa lama dah tak dapat tengok movie yang plot twist dia menarik. Ya, macam tu. Yang ada value kan. Kita belum nak sokong. Kita nak sokong yang baik ni sebab ada hero dengan heroine tu kena macam bercinta lah kan. So, kita rasa, tapi ada sebenarnya dia rompak rumah orang buta. Kita macam what the heck kan. Tapi orang buta tu pula hebat kan. Kita macam, so dia bagi impact lah. Dan bila dia buat part 2 ni, tapi masa I tengok part 1 tu I dah tahu patut jangan buat sambung. Dia cerita sini dia macam patutnya yelah. Dia tapi yalah milk lah apa lagi kan. Milk kan. So dia cakap cerita dia pun tak ada kena-mena dengan tajuk dah kan. Dah semata-mata ada Stephen Lang tu je. Stephen Lang kan. Stephen Lang tu dah lah macam siapa ni, macam Clint Eastwood kan. I tengok dia macam gaya macam Clint Eastwood sikit kan. Yalah. Alright. Tu je lah. Kecewa lah basically. Itulah. Disappointed lah. Serius kecewa. Ada expectation tu betul. Ya, masa dia announce tu, gila Don tu. Okay, memang expectation kita, tinggi lah. Mula kita ingat dia nak sambung direct terus nak still nak meet dengan. Yelah, sebab last yang first tu perempuan tu perempuan tu hidup kan. Apa ingat perempuan tu ada kena dengan budak tu ke? Sebab last kali kalau you tengok yang part 1 tu, dia macam nak tunjuk yang dunia nampak Stephen Lang ni baik, faham tak? Nampak Stephen Lang ni baik. Dia mangsa keadaan kan. Something like that. Kita pun macam okay, kita je tahu kan. Dan dunia tu semua ingat dia baik kan. Kita je. So bila tengok sini kecewa lah. Macam be great punya cerita. Well, okay, Haris, I guess kita dah ni. Tapi of course kita still recommend yang part 1 lah. Ada siapa-siapa ada chance. Part 1 aku rasa siapa yang suka tengok movie atau suka filem kena tengok. Tolong tengok cerita ni. Tolong tengok cerita ni. Kita recommend part 1 tu. But for part 2 naklah. Yes, sekali lagi thank you. I guess this is the episode to this week, and thank you Zaf, thank you Nabila. And thank you viewers as well. Hope you guys boleh tengok, share dan bagilah komen. Mungkin you guys macam cakap lah, kita orang bagi komen ni bukanlah kita nak be terlalu negatif kan. We're trying our best nak sokong cerita-cerita ni, tapi dia tak nak tolong dia. So mungkin kita termisah at any point. You guys tolonglah tulis dalam komen. Mungkin you guys salah lah kan. Ni sebenarnya bagus cerita ni kan. Stephen Lang ni dia dah tua, sebab tu dia tak alert macam tu. Mungkin lah tu dia main basis kan. So komen lah kat bawah tu nanti. Alright, thank you very much everyone. Have a nice weekend. Let's jumpa lagi next week. We're gonna have to skip 1 weekend. So lagi Apa Je Podcast. Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye. Thank you.